Antara paparan menarik hari ini, UMNO perlu ada hala tuju baru menang hati pengundi. PAS dakwa mereka abang besar dalam Perikatan Nasional. Bukan Samsuri saja mampu jadi Perdana Menteri. Anwar akan singkir Menteri Beban. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad tidak mempunyai sebarang maklumat berhubung dakwaan terdapat beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang yang menyokong kerajaan. Menurutnya, perkara itu hanya dibangkitkan oleh Adun Hulu Kinta Mama Arafat Varisan Mahamat ketika sesi perbahasan Belanjawan Negeri Perak 2024 pada Isnin. Katanya, Adun Hulu Kinta pun tak bagi tahu saya. Dia sebut dalam Dewan sahaja semalam. Kena tanya dia lah, tak ada siapa-siapa merujuk kepada saya dan tidak ada siapa-siapa memaklumkan kepada saya. Jadi apabila YB Hulu Kinta mengumumkannya dalam Dewan, dia bertanggungjawablah di atas kenyataan itu. Pada Isnin, Muhammad Arafat mendedahkan sekurang-kurangnya 3 adun pembangkang didakwa akan memberikan sokongan kepada kerajaan negeri Perak selepas menemui mereka baru-baru ini. Adun Hulu Kinta itu menjelaskan alasan diberikan oleh adun pembangkang itu disebabkan mereka yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat pusat dan Saarani di peringkat negeri. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan butiran adun-adun berkenaan. Sementara itu, Ketua Pembangkang Razman Zakaria menafikan perkara tersebut dan menganggap kenyataan Muhammad Arafat itu sebagai provokasi. Keputusan Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman yang diumumkan pada 2 Disember lalu menyaksikan kekalahan UMNO dalam memenangi hati pengundi di kawasan tersebut. Calon daripada Barisan Nasional Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mempunyai rekod pencapaian terbaik akhirnya terpaksa akur apabila ditewaskan oleh calon PAS juga merangkap Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Ini menunjukkan isyarat bahawa orang Melayu masih berpegang kuat dengan calon yang bersih daripada sebarang pertuduhan mahkamah selain memperjuangkan agenda agama dan bangsa. Perkara tersebut turut diakui oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, apabila calon yang berwibawa sahaja tidak cukup untuk meraih kemenangan. Menurutnya, keputusan tersebut telah menyedarkan UMNO bahawa walaupun pernah memegang tampuk pemerintahan lebih 6 dekad, namun dengan situasi politik yang semakin dinamik, parti itu perlu mempunyai ketahanan untuk terus berjuang. Ujarnya, jika ingin terus menjuarai semula pengaruh dan kepercayaan masyarakat Melayu dalam politik, mereka perlu menukar semangat, cara kerja, strategi dan kepimpinan untuk terus bersaing dengan parti lain. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad mendakwa selagi UMNO terus bekerjasama dengan DAP, sokongan terhadap parti itu akan terus merosot. Beliau turut mendakwa UMNO akan terhapus sama sekali dalam pilihan raya umum akan datang dan akan boleh menyelamatkan parti itu hanyalah pemisah daripada DAP dengan kembalikan perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Situasi politik masyarakat Melayu perlu mempunyai prinsip perjuangan yang telus dan bukan sekadar ingin menjadi kuasa dominan dalam mentadbir semata-mata tanpa memikirkan nasib rakyat. Masyarakat pada hari ini lebih bijak menilai situasi politik negara. Malah terdapat sebahagian daripada mereka sudah tidak mempunyai keyakinan terhadap mana-mana pemimpin politik. Jika UMNO masih mahu terus kekal relevan, perubahan daripada peringkat akar umbi perlu dilakukan bagi memastikan agenda parti yang ingin memperjuangkan agama dan bangsa dapat dicapai. PAS mengakui parti itu lebih besar berbanding bersatu, namun berpendapat tidak perlu ditimbulkan isu siapa yang sepatutnya mengetuai Perikatan Nasional. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, prinsip kerjasama parti dalam gabungan PN ialah mencapai kesepakatan sebelum membuat sebarang keputusan. Pandangan itu dibuat Tuan Ibrahim beberapa hari selepas Setiausaha Agung PAS, Tauhidi Hassan menyatakan bahawa parti itu sudah bersedia memikul tugas lebih besar ekoran keputusan pilihan raya kecil di Kemaman. Katanya, kita dalam PN, apa-apa yang kita nak putuskan, kita putuskan bersama. Walaupun dominasi pilihan raya sejak dulu pun PAS lebih besar daripada bersatu, tapi kita berpakat. Yang penting siapa terajui kita setuju. Tan Sri Muhyiddin Yassin mempengerusikan PN dan ini disetujui oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awal. Mengulas kenyataan Tauhidi yang menganggap PAS mencatat kejayaan terbaik dalam sejarah di bawah pimpinan Abdul Hadi Awal, Tuan Ibrahim berkata ia hasil wujudnya pasukan yang baik. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu menjelaskan kepimpinan PAS ada 2 bahagian iaitu Presiden dan Musyidul Am, tetapi kadang-kadang disalahfaham oleh orang ramai. Musyidul Am parti itu katanya tidak pernah menjadi Presiden parti dan pada masa sama Presiden juga setakat ini tidak dilantik sebagai Musyidul Am. Katanya Presiden ialah Ustaz Abdul Hadi, Datuk Asri Muda, Ustaz Fazil Nur dan sekarang Ustaz Hadi Presiden. Pencapaian terbaik pada zaman beliau Abdul Hadi kita akui. Walaupun kerajaan Terengganu juga pernah hilang pada zaman beliau. Kita pernah tinggal satu kerusi di Kelantan, tapi saya ingat gabunglah secara keseluruhan. Pasukan yang ada bersama Presiden ini satu tim yang baik yang boleh bagi input bersama,
bukan sahaja dalam kalangan pimpinan tapi juga ahli. Pemimpin UMNO menolak gesaan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin supaya parti itu menilai semula kedudukan dalam kerajaan perpaduan selepas Barisan Nasional tewas dalam PRK Kemaman minggu lalu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Azhar Kashif berkata, kekalahan itu tidak bermaksud mereka perlu keluar daripada kerajaan perpaduan diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebaliknya perlu turut melihat keserasian yang semakin kukuh. Tegasnya UMNO tidak akan mengikut jejak Bersatu keluar dari gabungan kerajaan selepas tewas pada PRK Tanjung Piat pada November 2019, 3 bulan sebelum langkah syaratan mengakibatkan pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad di bawah Pakatan Harapan tumbang. Pada pilihan raya itu, calon Barisan Nasional Wee Chak Sian menang dengan majoriti 15,086 undi, menewaskan calon Pakatan Harapan Karmaini Sardini dari Bersatu. Pada PRU14, kursi itu dimenangi PH. Katanya Kemaman tidak boleh disamakan dengan Tanjung Piai. Kekalahan Bersatu di situ digunakan Muhyiddin untuk menjatuhkan Mahathir dan DAP, hanya jadi kambing hitam kepada Muhyiddin. Ahad lalu Muhyiddin berkata kekalahan BN pada PRK Kemaman memberi amaran kepada UMNO supaya menilai semula kerjasama mereka dengan PH. Katanya keputusan menunjukkan trend penolakan pengundi BN terhadap kerjasama parti itu dengan PH. Pada PRK Kemaman, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar mewakili PAS menewaskan calon BN Jeneral Bersara Raja Effendi Raja Muhammad Nur dengan majoriti 37,220 undi. Puannya juga Adul Rangit berkata, kerjasama UMNO dan PH juga semakin serasi, terbukti dengan pembabitan parti itu dalam penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera. Katanya itu bukti kerajaan perpaduan komited UMNO akan menilai kedudukannya dalam kerajaan jika ada unsur tikam belakang. Kenyataan dibuat Muhyiddin Yassin bahawa Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional hanyalah sekadar cara pembangkang mahu melihat sokongan pengundi semasa pilihan raya kecil di Kemaman. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man bahkan berkata sebenarnya ada ramai tokoh PN yang berkemampuan diketengahkan untuk menjadi Perdana Menteri. Katanya perkara itu Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri disebut Muhyiddin dalam kempen. Itu hasrat dia untuk melihat sokongan kepada PN sahaja. Soal siapa jadi Perdana Menteri, ramai dalam parti ada kemampuan, cuma peluang tidak pernah diberikan. Muhyiddin dalam sidang media pada 27 November lalu tidak menafikan pencalonan Ahmad Samsuri dalam PRK Kemaman adalah langkah PM mengetengahkan Menteri Besar Terbabit sebagai calon Perdana Menteri masa hadapan. Kata Presiden Bersatu itu, ia adalah langkah strategik gabungan Terbabit sekaligus memberikan gambaran PM mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Kata Tuan Ibrahim, PAS memiliki ramai golongan profesional dan mempunyai kepakaran tertentu yang boleh diketengahkan sebagai pemimpin negara. Katanya siapa kenal Sanusi Makno sebelum ini, siapa kenal Samsuri sebelum ini. Tak ramai yang kenal sebab mereka tidak diberi peluang. PAS ada ramai lagi pimpinan yang hebat dan belum diberi peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka. Dulu orang tengok PAS sebagai parti yang dianggotai ustaz sahaja, sekarang dah ramai profesional bersama kita. Sementara itu, ketika ditanya mengenai pembentangan Belanjawan Pahang 2024 oleh Menteri Besar Wang Rusdi Wan Ismail yang tidak menyebut secara spesifik berkaitan peruntukan untuk adun pembangkang, Tuan Ibrahim mengakui PN kecewa dengan tindakan tersebut. Katanya adun PN, isu tersebut sudah dijelaskan kepada kerajaan negeri berkali-kali dan difahami Wan Rusdi bahawa ia bukan untuk ahli politik, sebaliknya buat rakyat di kawasan masing-masing. Katanya kalau di kerajaan Pahang rasa bertanggungjawab, dia bagi. Kalau dia tak bagi, kita akan beroperasi seperti biasa. Pada masa sama, Tuan Ibrahim mengakui isu peruntukan kepada adun pembangkang tidak disentuh oleh wakil PN semasa membahaskan belanjawan tersebut. Katanya adun kita pun dalam perbahasan langsung tidak sentuh dah pasal peruntukan, mungkin sebab dah menyampah agaknya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rombakan kabinet perlu diadakan sekiranya prestasi jemaah menteri meleset atau jika terdapat keadaan yang menuntut ia dilaksanakan. Bagaimanapun beliau berkata tempoh masa setahun pentadbiran kerajaan perpaduan masih terlalu awal untuk membuat penilaian yang adil dan menteri-menteri perlu diberikan peluang untuk memperbaiki serta meningkatkan prestasi. Beliau berkata kerajaan pada hari ini terbentuk daripada gabungan parti, maka setiap keputusan perlu dirunding dengan penyertaan harus timpal dan mengambil kira kekuatan parti masing-masing. Katanya saya fikir tidak lama lagi, tapi saya fikir setelah 1 tahun kita buat penilaian yang adil. Orang perintah 10 tahun, 3 tahun. Setahun ini terlalu awal, jadi menteri-menteri harus diberi peluang meningkatkan prestasi termasuk Perdana Menteri. Kemudian kalau ada sedikit penyesuaian berdasarkan pengalaman kita setahun, kita akan lakukan termasuk menambah sekiranya perlu. Perdana Menteri pada masa sama menasihatkan jemaah menteri untuk tidak berasa selesa dengan prestasi yang telah dicapai kerajaan perpaduan sepanjang setahun mentadbir negara. Anwar berkata keselesaan kepada rakyat menjadi ukuran sebenar kepada pencapaian kerajaan yang harus sentiasa memberikan khidmat terbaik. Katanya kadang-kadang apabila jadi pemimpin, semuanya dirasakan terbaik. Sistem pendidikan semuanya nombor 1, kesihatan terbaik. Kita dengar dulu tapi bila kita lihat kenyataan, tandas pun tak dapat dibaiki, sekolah pun banyak yang robek.
Jadi, jangan kita termakan dengan penyakit keselesaan. Kalau tanya saya, kita buat sedaya upaya tetapi jangan anggap ini sudah terlalu baik. Ada lagi keupayaan kita untuk membersihkan dan meningkatkan mutu dan etika kerja kerana akhirnya bukan angka pertubuhan yang disebutkan. Sementara itu, Anwar berkata kerajaan perlu memberikan tumpuan kepada aspek tata kelola bagi memastikan pentadbiran yang bersih daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Beliau berkata aspek tata kelola tidak boleh diremehkan dan mana-mana negara yang mempunyai keupayaan tinggi sekalipun tidak mungkin mencapai tahap membanggakan sekiranya isu tata kelola tidak diselesaikan. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.